من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita setelah keluar daripada bulan Ramadan dengan berbagai jenis ibadat yang kita telah buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang kita nak berubuk ataupun bersungguh dalam nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalaulah bulan Ramadan kita tak sungguh untuk nak beribadat kepada Allah, maka kita tak tahu kata bulan mana lagi yang kita patut nak sungguh selain daripadanya. Banyak ibadat yang kita buat sama ada fardu dan juga sunat pada bulan Ramadan. Di antara benar ataupun ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan, rasanya kita semua banyak, iaitu salah satu ibadat yang namanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita sujud dalam semaya fardu 5 waktu ataupun lebih kurangnya 34 kali yang kita sujud di dalam semaya fardu kita satu hari 17 rakaat, ataupun kita sujud dalam semaya sunat kita sama ada sunat rawatib ataupun sunat duha ataupun dalam sunat tarawih, semaya qiyamul lail, yang kita banyak mana yang kita kalaulah kita nak bila-bilanya kita sujud kepada Allah Ta'ala sangat banyak. Boleh jadinya hampir-hampir lebih kurangnya 100 kali yang kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ingatlah bahawa sujud adalah salah satu ibadat yang sangat besar dan juga sangat berharga kepada kita. Kalaulah kita buat ulang kaji, kita pergi tengok kata Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita bahawa sujud ni faedah gapo, ada kelebihan gapo, ataupun melalui hadis Nabi SAW sendiri pun Nabi telah royak kepada kita bahawa sujud itu tu apa dia kelebihan dan juga apa dia faedah yang kita dapat. Kerana kadang-kadang kita sujud banyak tetapi kita tak tahu harga dia ataupun tak tahu kelebihan dia. Tetapi kalaulah kita boleh tahu kelebihan dia, apa dia makna sujud ataupun apa dia harga sujud, faedah sujud yang kita sujud kepada Allah Ta'ala, gapo dia kata, boleh jadi kita akan ada perasaan katanya kita nak sujud tamah kepada Allah Ta'ala lebih banyak lagi. Di atas mimbar pada hari Jumaat, sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, pada hari ini saya ingin nak sampai kepada kita lebih kurangnya faedah ataupun kelebihan yang kita akan dapat kalaulah kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan peringkat kita di sisi Allah Taala itu tinggi.
Kau sujud banyak, kau tinggi peringkat mandat kita di sisi Allah Ta'ala. Bukan seperti orang asing yang tengok kata orang Islam sujud banyak, ambil kepala dia sujud turun, kau bawah. Kenapa kata kau genah? Tak, tetapi di sisi Allah Ta'ala adalah kau tinggi. Kau tinggi dan juga kau mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, seorang lelaki, satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, satu orang lelaki mari cari Nabi. Tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin a'malu bihi yudkhiluni Allahu bihil jannah." Ya Rasulullah, boleh ke tak royak kepada aku satu amalan yang apabila aku buat amalan itu dah, Allah Ta'ala akan memasuki aku di dalam syurga. Nabi SAW jawab kata, "Alaika bi kathratis sujud." Banyaklah mengsujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alaika bi kathratis sujudi lillah. Banyaklah kamu sujud kepada Allah Ta'ala, banyak. Fa innaka la tasjudu sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Kerana tidak ada sekali mana yang kamu sujud kepada Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala angkat darajat kau tinggi. Kau sujud kurang, darajat di sisi Allah Ta'ala kau kurang juga, kau genah juga. Ingatlah bahawa sujud yang kita sujud kepada Allah Ta'ala, satu kali sujud Allah Ta'ala angkat naik. Dua kali sujud kau angkat naik. Ratus-ratus sujud, ribu-ribu sujud yang kita sujud kepada Allah Ta'ala, darajat kita akan khatamah naik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa hatta biha khati'atan, wa hatta anka biha khati'atan. Dan sama juga, bukan hanya Allah Ta'ala nak angkat darajat tinggi sahaja, tetapi satu kali yang kita sujud kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu kali yang Allah Ta'ala akan ampun, akan apuh kesalahan kita daripada banci kesalahan kita, waktu baik hapus sasa. Mana kata kalaulah kita sujud kepada Allah Ta'ala satu hari, satu kali, Allah Ta'ala akan hapus khati'ah, kuampit kita, kesalahan kita, dosa kita, 100 dosa yang Allah Ta'ala akan hapus. Bahkan lebih banyak daripada itu lagi. Ini adalah kelebihan yang pertama yang kita akan dapat kalaulah kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, kelebihan yang kita banyak sujud kepada Allah Ta'ala, iaitu kita akan selamat daripada api neraka. Bahkan bukan hanya selamat daripada api neraka sahaja, akan boleh masuk syurga pula. Kan sujud tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala pintu perakan kata kita akan boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Akan jadi tua karanti kata kita akan boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Dan juga yang paling tinggi lagi nya, bukan hanya kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala sahaja, tetapi kita akan masuk syurga. Di dalam syurga kita akan bertepi dengan Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga adalah hadis yang sahih, daripada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, seorang sahabat Nabi, yang mana satu kali dia kata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali aku biasa tidur bersama dengan Nabi. Biasa pergi mana satu tempat dia juga tidur bersama dengan Nabi. Biasa ada sahabat yang dia akan tidur apabila musafir, apabila ada perjalanan ataupun pergi pergi di mana-mana satu tempat, wuti di tengah jalan, bermalam di tengah jalan, akan tidur bersama dengan Nabi. Satu malam yang Rabi'ah tidur bersama dengan Nabi, dan juga dia tahu dah keadaannya, biasa Nabi akan bangun pada waktu malam untuk sembahyang malam. Dia nanti masa yang Nabi nak bangun untuk dia pergi ambil air dan juga mari beri kepada Nabi untuk Nabi ni ambil air sembahyang daripada air yang dia pergi ambil itu. Sehingga Nabi SAW kata kepada dia, "Sal, hei Rabi'ah, mintalah gapo yang mu nak minta kepada aku, minta. Kerana ini adalah satu kebaikan yang mu ambil air untuk aku berwuduk, nak sembahyang tahajud malam ni. Nak minta gapo jadi banas saya pun tak tahu minta." Cuba khayal kalaulah kita duduk pada masa itu, kita nak minta kepada Nabi, gapo yang kita nak minta. Tetapi lihatlah kepada jawab Rabi'ah yang dia minta kepada Nabi-Nya, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah,
Aku nak minta wimu minta tolong ni, ataupun minta wi aku boleh saing bersamamu sekali lagi pada syurga nanti pada hari kiamat. Minta wi ku saing denganmu lagi. Tak cukup saing hanya dunia ni saja, minta lagi pada akhirat boleh masuk syurga. Bukan hanya minta nak wi masuk syurga saja, minta sampai dalil selalu dah kata, wi aku boleh duduk denganmu lagi ya Rasulullah. Nabi SAW kata, aw ghaira zalik, gapo lagi yang nak? Ataupun selain daripada benda tu, gapo lagi yang nak? Rabi'ah tak tukar sikit habuk jawab apa? Huwa dzat. Itulah satu yang aku nak daripadamu ya Rasulullah. Wi aku boleh saing denganmu. Nabi SAW jawab kata, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Aku tak ada kuasa nak wi satu orang hamba Allah Taala ataupun sahabatku seorang mana boleh masuk syurga. Tetapi minta kamu tolong satu perkara, nak wi aku boleh tolong, nak wi mujaya dapat benda ni, mu tolong aku satu perkara. Gapo dia? Iaitu banyaklah sujud kepada Allah Ta'ala. Nascaya aku boleh minta tolong, wimbung dia boleh masuk syurga dan juga bertepi ataupun bersahabat denganku pada syurga nanti juga. Ini adalah kelebihan kau sujud banyak. Ying sujud mak, ying mi okat. Tidak tamai raudai pen misahai kelai cik kapten Nabi Nai Sawan. Macam dalam dunia ni, bukan dalam dunia ni. Ini adalah kelebihan yang kedua. Yang ketiganya, kau banyak kita sujud kepada Allah Ta'ala. Benar yang kita rasa kata berat. Benar yang kita rasa duka cita. Dunia ni kita hidup jumpa dengan cubaan yang besar katik, yang ringan katik. Panha anak lagi, masalah duit harta khija lagi. Masalah tu ni banyak benda yang kita create dan juga seriat pada dunia ni. Tetapi ingatlah benar keluar ataupun benar yang nak mengangkat apuh duka cita, kuam sok sau siecai kita waktu baik gitu, salah satu caranya iaitu kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sujud, banyak menghadap kepada Ying create, ying klai chitกับ Allah Taala ความเครียดจะยิ่งทำให้หายไป Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam Al-Quran, yang mana pada zaman tu Nabi duka cita dengan sebab jumpa dengan tolak ke ataupun kan patise dakwah daripada orang musyrikin yang tolak Nabi, netai Nabi. Kata huduh, maki huduh-huduh kepada Nabi. Sehingga Nabi tanya, kata Nabi manusia ke tak? Manusia ada perasaan. Sehingganya Allah Ta'ala turun ayat Quran ini untuk nak wikam cai kepada Nabi SAW. Yang sedang-sedang duk duka cita, yang sedang-sedang duk rasa kata, nak buat balas mana pula ni? Nak pergi ke mana pula? Kriat. Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Hei Muhammad, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu rasa kata, orang panggil tu dadamu yang sedang duk duka cita, yang duk sepik, tak boleh nak nyawa, unat. Dengan sebab apa yang orang musyrikin yang duk kata tuduh jahat kepadamu, maki jahat kepadamu, kami tahu, Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku. Maka fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Allahu akbar. Allah Taala wijala keluar dua. Satunya, banyak kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Banyak bertasbih kepadamu. Kalaulah kita ingat masa Nabi Yunus alaihi salam yang sedang-sedang duduk dalam perut ikan pelawan tu, gapo dia doa? Subhana rabbika rabbi ataupun apa? Doa yang orang panggil tak, sesungguhnya aku ni tasbih yang bertasbih kepada Allah Taala, sehingga Allah Taala buka keluar. Nabi Yunus duduk dalam perut pelawan yang kita cuba khayal gapo. Gapo dia dalam tu, dan juga keadaan dalam tu adakah cerah seperti kita ataupun gelap. Gelap. Dalam perut binatang ikan yang besar. Tetapi dengan sebab tasbih kepada Allah Ta'ala keluarkan Nabi Yunus alaihi salam. Fasabbih bihamdi rabbik. Allah Ta'ala yang kata, hey Muhammad, banyaklah mutasbih kepada Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan juga banyaklah bersujud kepada Tuhanmu. Sujud wi banyak. Kriya banyak, sujud wi banyak. Dia tahu kata jalan keluar nak balas mana, sujud wi banyak. Panah anak tahu balas mana, wi anak juru, sujud wi banyak. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wi banyak. Wa kum minas sajidin. Berjadilah orang yang sangat bersujud ataupun suka bersujud kepada Allah Taala. Sajidin, kalau kita nak play bahasa Syiah dah, nak sujud, orang yang banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempatnya, hari kiamat Allah Ta'ala akan ataupun umat Nabi Muhammad SAW akan bangkit pada hari kiamat dengan ada keserong roy
ambil asmayen dan juga rong roi kongkan sujud. Kesal yang banyak ambil asmayen acak dan juga banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Seperti paham fak kita sekarang learning lah. Dan kalau lah tak semaya, tak akan ambil asmayen. Apabila ada asmayen, kena semaya. Lebih kurangnya semaya sunat wuduk. Semaya. Mana kata orang yang ambil asmayen, dia adalah orang yang banyak semaya sunat ataupun banyak semaya dan juga banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil. Akan dipanggil mari, akan dibangkit mari pada hari kiamat dengan ada sanyalat, ada tanah. Tanah di dahi dia, tanah di tubuh anggota dia, bekas-bekas yang dia biasa ambil asmaya. Basuh tangan, basuh muka, basuh kepala, basuh siapa siku tangan, kaki. Semua itu tu akan bercahaya, ada nur, ada ghurran muhajjalin, warna nur, warna putih. Allah Ta'ala akan ingat ni adalah mereka yang banyak ambil asmaya, ni adalah mereka yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga Nabi SAW nak tahu bala mana umat dia, mana yang bukan umat dia. Tengok di bekas saya inilah. Rong-roi tanah ini, tanah mi asmayen dan juga tanah banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mereka orang yang beriman, wajah dia ada sanyalan. Ada bekas nur pada hari kiamat dengan sebab dia banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah kelebihan yang keempat. Yang kelimanya, kau banyak sujud kepada Allah Ta'ala, kau banyak syaitan marah. Kau banyak boleh nak hamat syaitan keluar daripada kita. Orang yang banyak sujud kepada Allah Ta'ala adalah orang yang syaitan akan lari jauh daripada dia. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim juga, Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata." Apabila anak cucu Adam baca Quran siapa ayat yang ada sujud sejadah ataupun sujud tilawah yang sunat kita untuk sujud ataupun sujud masa mana-mana sahaja, maka anak cucu ada dia sujud ataupun setiap kali anak ada sujud kepada Allah Ta'ala, i'tazala syaitanu yabki. Syaitan akan lari jauh daripada dia serta dengan menangis. Syaitan tiap. Ada jalan mana lagi yang kita boleh nak wawi syaitan, nak kekang syaitan? Mereka sujud. Salah satu cara yang kita nak kekang syaitannya, kita sujud banyak. Kerana syaitan nak lari. Syaitan kalau nak duduk dekat dengan orang yang sujud banyak. Dan juga syaitan, ya beki, tiyak pula syaitan. Bapa ya tiyak? Ya waili, oh selaku aku, dia kata. Syaitan kata kepada dia sendiri, kata, ya waili selaku aku, umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah. Allah, anak cucu Adam ni disuruh dia untuk sujud, maka mereka sujud, mereka boleh masuk syurga. Wa umirtu bis sujud, bahkan aku suruh sujud, Allah Ta'ala suruh sujud kepada Nabi Adam dulu. Fa abaitu, aku ni partisip, tak sujud, lawan dengan Allah Ta'ala, tak turut perintah Allah Ta'ala. Faliyal nar, maka aku jadi orang, jadi ahli neraka, akan masuk neraka. Anak cucu ada disuruh sujud, dia sujud boleh masuk syurga, tapi aku Allah tak ada dah. Tak ada dah nak kembali, nak bertaubat kerana satu kali disuruh aku bersujud tapi aku abai. Tak turut. Maka disebabkan aku jadi ditetap kata jadi ahli neraka, wal iyadzubillah min dzalik. Kau sujud banyak, syaitan kau lari dan juga syaitan khaftiyah. Yang terakhirnya, kelebihan yang kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu masa sujud adalah masa yang kita sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a." Masa yang hamba Allah Ta'ala sangat dekat sekali dengan Tuhan dia adalah masa yang dia sedang duk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka banyaklah dia berdoa dalam sujud. Banyak doa dalam sujud. Nak minta gapo, kita sujud banyak. Kalaulah semaya fardu tak boleh nak sujud lama kerana kita kena ikuti imam. Semaya sunat kita boleh sujud lama. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Tambah lagi sujud lain. Yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lebih baik lagi, bangun pada waktu malam, doa kepada Allah Ta'ala.
Doa biasa angkat tangan kata, doa yang biasa dalam sujud kata. Untuk Allah Ta'ala sangat dengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Sesungguhnya Allah Ta'ala dengar dah suara kita doa. Tapi masa mana yang kita boleh nak yakin kata Allah Ta'ala dekat dan juga dengar kita adalah masa yang kita sujud. Ini adalah di antara sahaja. Banyak lagi kelebihan yang kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu sujud boleh menangkatkan darajat kita wika tinggi. Bukan kau genah dak. Orang yang kau sujud banyak dia adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga yang garanti sekalinya dia akan dapat selamat daripada api neraka dan juga boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Boleh kedak selepas daripada ni kita letakkan satu projek bagi kita sendiri. Iaitu satu projeknya 24 jam, satu hari, satu malam kita nak buat balas mana kita boleh sujud kepada Allah Ta'ala. Lebih kurangnya 100 kali kita sujud. Coba bila kita semaya fardu 34 rakaat. 17 rakaat, 34 kali kita sujud kepada Allah Ta'ala. Sunat rawatib. Kalaulah kita jaga dengan secara cukup satu hari 12 rakaat seperti Nabi SAW janji syurga kepada kita, 12 rakaat adalah 24 kali yang kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 34 buat dengan 34 buat dengan 24. Cuba tengok. Dan juga semaya duha lagi. Yang semaya duha bukan hanya 2 rakaat. Kita boleh nak semaya duha 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, kerana semua itu adalah riwayat daripada Nabi SAW. Kalaulah kita semaya 2 rakaat, 4 kali kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semaya witir 3 rakaat adalah kita sujud kepada Allah Ta'ala. 9 kali dah yang kita sujud kepada Allah Ta'ala. Tambah lagi dengan sunat-sunat yang lain. Sunat sebelum Isya, sunat sebelum maghrib, sunat sebelum semaya asar 4 rakaat, ataupun sunat biasa tak ada apa, sunat tahiyatul masjid, ataupun duduk dia namanya sunat, tak apa, boleh nak semaya sunat. Ataupun pada waktu malam kita nak semaya malam selepas daripada sudah semaya Isya, kita nak start untuk nak semaya qiyamul lail saludah pun tak ada apa, dua. Ataupun nak akhiri dengan witir saludah pun tak ada apa, walaupun bukan tahajud tak nak tidur, tak ada apa. Kerana itu adalah sunnah ataupun cara yang diamalkan oleh Nabi sendiri dan juga sahabat juga. Abu Bakar mari petang, Umar dia mari tengah malam sikit kerana dia rasa kata dia boleh nak bangun. Abu Bakar dia mari dua. Cuba bila nak balas mana kita boleh sujud satu hari cukup 1 kali. Sujud kepada Allah Ta'ala, khaufau kepada Allah Ta'ala yang noi, konkrat kepada Allah Ta'ala yang noi nenguan 100 kali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i, diriwayatkan kata dia semaya satu hari ni 300 rakaat. Sunat 300 rakaat yang dia semaya, sunat kepada Allah Subhanahu. Makna kata dia telah bersujud kepada Allah Ta'ala 900 kali yang dia sujud. Kita tak kena banyak. Tapi kita tak mau main kepada diri. Hadaf tujuan kepada diri, satu hari kita nak sujud berapa kali. Coba, tak mesti 1 kali, tak apa, 60 kali, 50 kali, boleh ke tak? Yang kita nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan dapat kelebihan, ganjaran, balasan seperti kita telah dengar perkara tadi daripada khutbah yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وكل أعمالنا الصالحة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.